Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Apabila amanah diberi kepada bukan ahli. Malaysia memiliki sistem amaran banjir di bawah Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara (PRABN) yang berada di bawah pemantauan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Kementerian Alam Sekitar dan Air. Dalam laman rasmi Public Info Banjir Jabatan Pengairan dan Saliran, dinyatakan objektif PRABN ialah memberi perkhidmatan cemerlang dalam pembangunan dan pengoperasian sistem ramalan dan amaran banjir sebagai persediaan menghadapi banjir bagi peningkatan kualiti hidup, keselamatan nyawa dan harta benda. Antara fungsi utamanya ialah memastikan operasi ramalan dan amaran banjir yang berkesan selaras dengan keperluan agensi berkaitan, bencana banjir dan orang awam dalam penerimaan amaran banjir. Kelihatannya agensi ini sudah lengkap dalam penampilan susunan organisasinya. Justru pengerusi Jawatankuasa Operasi Bencana Alam Parti Amanah Negara Datuk Seri Salahuddin Ayub melontarkan beberapa persoalan. Adakah terdapat sebarang amaran banjir yang dikeluarkan oleh PRABN untuk agensi kerajaan dan rakyat sebelum bermulanya banjir di Selangor dan Pahang pada 18 Disember 2021? Jika terdapat amaran banjir dikeluarkan PRABN, kenapakah tiada langkah susulan lebih awal dilaksanakan oleh agensi-agensi terlibat? Manakala jika tidak ada sebarang amaran banjir dikeluarkan, di manakah silap dan lemahnya sistem ramalan dan amaran banjir yang dikendalikan PRABN yang sudah tentu dibangunkan dengan peruntukan yang besar yang diluluskan oleh Parlimen? Kata Salahuddin, amaran banjir yang dikeluarkan oleh PRABN amat membantu agensi yang berkaitan dalam melaksanakan persiapan dan persediaan kecemasan menjelang kejadian banjir yang bermula di Selangor dan Pahang pada 18 Disember 2021 yang lalu. Namun, banjir di Selangor dan Pahang berlaku dengan tiba-tiba dan rakyat langsung tidak bersedia. Justru beliau menyeru supaya Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man supaya segera tampil memberikan penjelasan memandangkan PRABN berada di bawah bidang kuasa kementerian beliau. Tuan Ibrahim ketika banjir melanda sedang mengerjakan umrah di Mekah dengan keluarganya. Setelah pulang, beliau dikatakan positif COVID-19. Bagaimana dengan timbalannya Datuk Dr. Mansor Osman? Adakah beliau juga sedang bercuti kerana masalah kesihatan? Dalam hubungan ini, Jom Channel ingin mengimbas kembali titah Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah pada Istiadat Communication Universiti Sultan Azlan Shah ke-13 pada Ogos lalu. Kebetulan ketika itu Tan Sri Mahyidin Mat Yassin baru sahaja meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-8. Dalam titahnya, baginda merujuk kepada tulisan ahli falsafah Islam Ibnu Khaldun dalam mukadimah yang dihasilkannya 800 tahun lalu mengaitkan bencana dengan perubahan sosial. Titah baginda, urus takbir perlu berteraskan prinsip keadilan iaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya dan menyerahkan amanah kepada yang ahli dalam bidangnya. Manusia pada saat menghadapi bencana berat yang sedang melanda ini wajib mendalami lubuk hati, menyelami daya fikir agar dapat menginsafi tentang kemungkinan jatuhnya sesebuah identiti politik, kerajaan, negara dan tamadun jika sesebuah negara tidak memiliki cukup persediaan dan kekuatan. Titah Sultan Nazrin. Namun, demi memberi ghanimah kepada penyokongnya, Perdana Menteri ke-9, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tidak mengindahkan pesanan Sultan Nazrin. Antara kementerian yang malang ialah Kementerian Alam Sekitar dan Air diamanahkan kepada Tuan Ibrahim. Beliau memiliki ijazah dalam bidang dakwah dan kepimpinan yang langsung tiada kaitan dengan sains pengurusan alam sekitar dan air. Tuan Ibrahim pernah berkata Malaysia bukan tergolong dalam kategori negara yang terdedah kepada impak perubahan iklim yang ketara. Beliau berkata demikian apabila Malaysia tidak diundang pada sidang kemuncak pemimpin berkenaan iklim di Amerika Syarikat pada 22 dan 23 April lalu. Kini, negara diserang taufan Rai dan beberapa buah negeri mengalami banjir yang teruk sehingga meragut puluhan mangsa. Perubahan iklim mengakibatkan taufan dan bencana alam semakin kuat dan menyebabkan kerosakan serta korban jiwa yang lebih besar. Ini kerana corak cuaca semula jadi menjadi lebih ekstrim akibat pemanasan global. Masihkah kita boleh berhujah bahawa Malaysia tidak terdedah kepada perubahan iklim yang ketara?
Tidak cukup ketara lagikah setelah terbukti banjir melanda seiring dengan serangan taufan Rai? Inilah masalahnya apabila amanah diberi kepada yang bukan ahli. Semoga Tuan Ibrahim dan Dr. Mansur dikurniakan kesihatan untuk membetulkan kebobrokan di dalam kementeriannya. Jika tak mampu, letak jawatan adalah option terbaik.